Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace John Lee. Berita utama, Kerajaan Sarawak berhasrat untuk membentuk masa depan dengan menjadikan negeri ini peneraju serantau dalam inovasi dan ekonomi yang dipacu teknologi. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ke arah itu segala aspek berkaitan ekonomi digital dan alam semula jadi sedang giat dipromosi dengan memanfaatkan tenaga boleh diperbaharui dan perdagangan karbon serta teknologi penyesuaian iklim dan mitigasi yang inovatif. Menurut beliau, usaha ini memacu pembangunan ekonomi Sarawak ke arah yang inovatif, mampan dan berdaya saing selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Sarawak's strategic vision for growth reflects this commitment, charting a path towards sustainable development and equitable progress, aligning with global ESG standard and the United Nations Sustainable Development Goals. We have amended our Forest Ordinance, Land Code, and enacted the new Environment Reductions of Greenhouse Gas Emission Ordinance 2023. These ordinances empower us to regulate, manage, and promote activities related to carbon trading, carbon capture, utilization and storage, and nature businesses, making Sarawak the champion for this new economy in Malaysia. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan Majlis Penutupan Forum Perniagaan Muslim Global GMBF 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Khamis. Dalam kesempatan sama, Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelabuhan Sarawak yang juga pengerusi jawatan kuasa penganjur GMBF 2023 merakamkan penghargaan kepada penganjur GMBF atas kejayaan menyelaras forum berkenaan. I believe this forum, with the theme Innovations and Transformation in Islamic Economies, has provided a key platform for all participants from different backgrounds to explore, learn, and share innovative practices, challenges, and opportunities in various economic sectors such as digital technology, green energy, finance, and agriculture. Laporan seterusnya, Muzium Terkemuka Sarawak iaitu Muzium Budaya Borneo akan memulakan jualan tiket secara dalam talian bermula 1 Disember 2023. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu, inisiatif ini dilaksanakan ekoran isu pengunjung mengambil masa yang lama untuk beratur semata-mata untuk membeli tiket masuk. And it also give visitors the freedom to plan their visit according to their schedule. Kadang-kadang datang tunggu lebih 1 jam just to pay the ticket. Kacau dia punya program nak melawat tempat-tempat lain di Kuching. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas mesyuarat Majlis Warisan Sarawak 2023 di Kuching pada Khamis. Pembelian tiket dalam talian ini boleh dilakukan melalui laman sesawang rasmi Jabatan Muzium Sarawak JMS dan boleh didapati seperti yang tertera. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu sehingga kini Jabatan Muzium Sarawak telah menerima dermaan sebanyak 41 barang-barang lama yang berharga termasuk 2 barang orang ulu yang diperoleh oleh pegawai semasa pemerintahan Brooke sekitar tahun 1920-an, sehelai puak kumbu, 19 barang upacara ritual kaum Bidayuh iaitu dayung borih, 19 gambar-gambar lama masyarakat Sarawak dan 3 aksesori manik.
Dalam Majlis Berasingan, Datuk Seri Abdul Karim beritahu Anime Simfoni, orkestra penuh yang pertama di Borneo akan diadakan pada 9 Disember ini di Sekolah Menengah Antarabangsa Lodge. Menurut beliau, acara yang dianjurkan oleh Persatuan Wind Orkestra Kuching itu bakal menampilkan 55 karya orkestra dengan jangkaan lebih 1,000 orang penonton yang hadir. This orchestra will involve 55-piece orchestra with a total of over 70 musicians and artists. And I believe most of them are all these young musicians, including the singers, the cosplayers, etc. So the expected live audience attendance is about 800 to 1,000, with potential viewership exceeding more than 50,000. Well, if Beliau berkata demikian dalam satu sidang media Anime Simfoni di Kuching pada Khamis. Dan lepas itu, beliau juga memberitahu acara itu juga dapat membuka peluang kepada anak muda untuk menunjukkan bakat mereka sekaligus membuka peluang mereka menerokai industri muzik dan seni persembahan. Paparan berikutnya, kaedah pengumpulan dan penyaluran data yang tepat serta sistematik dapat membantu kerajaan untuk merancang pelaksanaan dasar bagi mengatasi isu yang timbul di masa hadapan sekaligus mengemas kini projek-projek yang sedang dilaksanakan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, kesemua jawapan yang disampaikan semasa perbahasan di Dewan Undangan Negeri bagi menjawab soalan wakil rakyat dari seluruh Sarawak sama ada melalui soalan bertulis dan lisan adalah berdasarkan fakta, statistik dan data yang tepat. Menurut beliau, maklumat daripada ucapan penggulungan kementeriannya amat komprehensif. Berikutan kementerian dan jabatan yang bertindak sebagai ex officio amat penting dalam memastikan segala maklumat, perkembangan terkini berkenaan projek serta SURE adalah berasaskan fakta yang sahih dan tepat. Beliau berkata demikian semasa Majlis Apresiasi Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak sempena persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 di Kuching pada malam Khamis. Datuk Seri Julaihi menambah rang Undang-Undang RUU Pengagihan Gas Pindaan 2023 yang diluluskan pada 21 November lalu adalah bertujuan untuk memberi kuasa kepada Kerajaan Sarawak untuk melantik agregator yang akan menguruskan hal berkaitan pengedaran gas di negeri ini. Manakala di Sibu, sebanyak 19 permohonan bagi jawatan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK telah dipohon bagi menyelesaikan isu kekurangan KMKK di Sibu. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, Sibu tidak mempunyai KMKK yang mencukupi kerana Sibu hanya mempunyai 6 ketua kaum yang memimpin berbanding 20 jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK yang ada. Tambahnya, sebanyak 14 JKKK lain hanya berbentuk sukarela dan mereka ini tidak memperolehi apa-apa peruntukan atau allowance kerana tidak diketuai oleh mana-mana KK. Jadi untuk menyelesaikan isu itu, saya difahamkan oleh pengulu majlis, saya dah nulis surat dengan pejabat daerah. Pejabat daerah Madah sudah dilulus, tapi pernah ada surat Madah dah dilulus. Jadi selagi surat dah dilulus, yang keluar, niscaya kita dapat percaya ataupun menerima apa-apa peruntukan ataupun allowance daripada kerajaan untuk JKK tersebut. Beliau berkata demikian ketika Majlis Apresiasi 2023 JKKK kawasan Nangka di Sibu baru-baru ini. Tambahnya, beliau tidak mempunyai kuasa untuk meluluskan jawatan tersebut kerana jawatan tersebut hanya diluluskan dari peringkat negeri oleh Setiausaha Kerajaan Negeri. Justru katanya beliau akan bekerja keras dalam masa 2 atau 3 bulan ini untuk memastikan 19 jawatan KMKK yang dipohon itu diluluskan dan sekurang-kurangnya mencuba untuk mendapatkan kelulusan bagi 14 KMKK terlebih dahulu. Paparan seterusnya, raptai penuh Majlis Perasmian Karnival Sarawak Civil Service SCS. Anjuran Jabatan Premier Sarawak bersama Pejabat Residen dan Daerah Sarawak JPS RNDO edisi keempat yang berlangsung di Kompleks Sukan Sri Aman berjalan lancar pada malam Khamis.
Bahagian Seri Aman telah dipilih sebagai tuan rumah kepada penganjuran edisi keempat Karnival SES kali ini. Selain itu, sebanyak 9 acara sukan dipertandingkan seperti bola sepak, sepak takraw, dart, pingpong, bola jaring, bola tampar, e-sport, badminton dan memanah. Pada edisi kali ini, sukan memanah tradisional telah dimasukkan sebagai satu acara sukan yang akan melibatkan tetamu-tetamu kehormat. Majlis itu nanti akan dihadiri Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Hadir dalam raptai penuh tersebut adalah Residen Bahagian Seri Aman, Abang Muhammad Porkan, Abang Budiman dan pegawai-pegawai kerajaan yang lain. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace Chon Lee. Berita yang lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Penutupan Forum Perniagaan Muslim Global GMBF di BCCK Kuching yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.